يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وإنما هنا فيس okay. وإنما أنا نذير مبين. Dan innama disebut innama sekinahunya apa? Ma tu kaf makfuf, dia menghalang inna daripada beramal. Apa inna? Dia akan apa? Menafakkan isim dan merofakkan khabar. Tapi masuk ma dia batalkan kaf, dia menahan inna daripada beramal. Jadi innama ana nadhir, bagi ana ni balik jadi mubtada. Okey, tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi isimil innamal a'malu binniyat. Jadi huruf apa? Huruful al-hasri yufidul hasri. Wa innama ana nadhirun mubin. Dan sesungguhnya aku ini, hanyalah aku ini, sesungguhnya aku, wa innama sanya aku ini, aku ini nadhirun mubin, pemberi peringatan yang nyata. Yang nyata. Rasul datang untuk apa? Memberi peringatan. Laqad, Allah sebut Al-Quran apa? Laqad ja'akum basyirun wa nadhir, pemberi berita gembira dan memberi peringatan. Ana nadhir. Ay wa ma ana ay mada naqul mada ay mada ay tafsiriyah yufassiru ma qablahu, dia mentafsirkan jumlah sebelumnya. Wa ma ana, okey, tengok baca dulu di fi'il wa ma ana. Sebab tu al-istithna ba'da an-nafi yufidu mada? Al-hasr. Al-istithna ba'da an-nafi yufidu al-hasr. Artinya wa ma, dan tidaklah mana nafiyah. Wa ma, dan tidaklah ana, aku ini, illa malaikat. Kan al-istithna ba'da nafi yufil asri, dia nak tafsirkan mana innama. Kita kata innama tadi adatul hasri, adatul hasri. Faham tak? Jadi wa ma ana, dan tidaklah aku, illa rasulun, malaikat. Jadi hanyalah aku ni rasul, seorang rasul.
munzirun, memberi peringatan. Memberi peringatan. Aku ni munzir, pemberi peringatan. Isim fa'il daripada anzara yunziru inzaran, fahuwa munzirun, pemberi peringatan. Ukhawifukum, aku menakutkan kamu. Mana apa? Berita menakutkan. Mana aku membawa aku menakutkan, berarti apa? Aku membawa berita yang menakutkan. Azab Allah, azab Allah. Bawa berita. Apa yang Rasulullah bawa? Jita ya Rasulullah bil Quran. Engkau bawa kepada kami ya Rasulullah apa? Al-Quran. Mana berita menakutkan. Di sana menunggu Pak azab yang menakutkan. Rasulullah sebut Pak, bu'istu baina yadayya sa'ah, aku diutuskan selepas aku ni kiamat sudah. Mana tidak ada lagi nabi selepas aku. Gimana? Mau full tu mau muskilah. Okey, bu'istu, aku diutuskan, baina yadayya sa'ah, sedangkan di hadapanku ada hari kiamat. Rasulullah bawa, jita ya Rasulullah bil Quran, dia bawa Quran, bagi tahu depan kamu ni, lepas kamu tidak lagi nabi lagi. Dialah Rasul yang terakhir, tidak lagi syariat yang lain. Bersama ta'ala syariat ni. Sebab di depan kamu akhirat bukan benda yang mudah. Sebab Allah sebut pembukaan surah apa? Surah apa? Surah Al-Mulk apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian. Alladhi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu, nak tengok kamu. Dunia ini hanyalah ujian, bukan ada apa-apa dunia ni. Tidak ada apa-apa. Tempat Allah nak uji kita saja. Darul imtihan, darul fitnah. Allah nak uji, nak tengok kita. Liyabluwakum, untuk Allah uji kamu sebelum kamu dibawa pulang ke sana. Ayyukum, siapakah antara kamu ahsanu amala, paling indah, paling baik amalannya, paling baik pengabdiannya diri kepada Allah. Allah nak tengok, bukan ada apa. Okey. Kalau tengok kita pun dalam usia tua ustaz sudah ni, usia emas ustaz ni, ingat kan? Dalam Islam umur 40 ke atas usia apa? Itu sudah usia emas sudah tu. Sebab kita 3 peringkat saja. Peringkat pertama umur 1 sampai ke 20 tahun. Itu peringkat apa? Peringkat kita nak mengenal dunia. Kita lahir, orang pertama kita kenal ibu kita. Kemudian kita kenal bapa kita. Kemudian kita kenal kakak kita, abang kita, adik kita. Kemudian kita kenal makcik, pakcik kita. Kemudian kita kenal apa? Jiran kita. Kita masuk Raja 1, kita kenal sekolah, kenal kawan-kawan. Masuk lagi, masuk universiti semua, kenal dunia. Oh begini dunia. Pergi luar negeri, oh ini rupanya, ini Eropah, ini Asia. Kenal. Kita mengenal dunia. 20 tahun kedua kita membina kehidupan. 20 tahun situlah kita berkahwin. 20 tahun sampai 40 tahun kita berkahwin, kita apa? Kita bina kehidupan. Kita lah ada anak, kita bina rumah, kita bina apa ke kehidupan situ. 20 tahun. Okey. 20 tahun pertama kita mengenal kehidupan. Okey. Kemudian 20 tahun kedua kita membina kehidupan, bina rumah, semua buat. Okey. Sehingga apa? Cukup 40 tahun. Sudah.
Kalau sebut apa? Hatta idza bala ashuddahu bala 40 sanatan qal. Hatta idza bala ashuddahu, sehinggalah seseorang itu telah tiba ke kemuncak umurnya. Ke kemuncak sudah kehidupannya. Kemuncak, puncak sudah. Allah sebut kemuncak. Bala ashuddahu, kemuncak kehidupannya. Wa balagha 40 sanah, dan dia telah tiba ke mana? Ke umur 40 tahun. Umur dia berapa? 4 alai wa ala walidayh. Maka jiwa manusia ini sepatutnya usia tersebut, dia kata apa? Allah sebut dalam Quran. Surah apa? Surah apa ini? Surah Al-Ahqaf. Buka surah Al-Ahqaf, muka surat terakhir. Okey. Dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Tuhanku, ilhamlah kepadaku, kurnialah kepadaku untuk aku mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku selama ini, daripada aku lahirkan sampai ku usia ini, setelah berapa ramai antaraku telah meninggal. Auzi'ni an ashkura ni'mataka anta. Apa lagi? Satu, jiwa yang sentiasa bersyukur. Bukan jiwa yang umur 40 ini, jiwa yang merasa bersyukur, merasa cukup. Bukan jiwa yang merasa tidak pernah cukup. Itu zaman bersyukur sudah, bukan zaman mengejar. Menyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Wa ana a'mal salihan tarda. Dan ya Allah, Engkau bagilah aku kekuatan, ilham aku untuk aku mengerjakan amalan soleh yang Kau redai. Sebelum 40 aku jarang ke masjid, sekarang aku nak jadikan aku orang masjid. Kurang berzikir, sekarang aku ahli zikir. Kurang dengan Quran sebelum ni, sekarang aku benar-benar ahli Quran. Okey. Wa aslih li fi dzurriyyati. Apa lagi? Dan ya Allah, baiklah zuriatku ya Allah. Mereka juga tanamlah keimanan jiwa mereka, tanamlah keimanan, ketakwaan, kesolehan dalam hidup mereka. Jagalah ya Allah mereka dari perkara yang Engkau tidak redai, Engkau murkai. Ini jiwa kita. Umur 40 tahun sepatutnya Allah sebut begitu. Tapi kita sekarang mengapa jadi begini? Dia 40, dia masih muda lagi. Life beginning at 14. At 40. Sebab apa? Sebab kita tengok sekarang orang tua tak sedar diri. Sebab dia tak sedar diri juga. Umur 90, umur 80, umur 70 bergaduh sama sendiri kalau budak-budak. Jadi kita sebab apa? Islam tak sebab tu. Cuba tengok. Rasulullah wafat 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63. Siapa yang tua sikit? Sayyidina Uthman 80 lebih. Rasulullah 20 tahun 70. Usia kita apa? 20 tahun yang berbaki ini usia kita, persediaan untuk kita apa? 40 tahun ini, ingat kan? 20 tahun pertama kita mengenal kehidupan. 20 tahun kedua kita membina kehidupan. 20 tahun terakhir ini adalah apa? Kita menyediakan persiapan untuk meninggalkan kehidupan ini. Sediakan untuk kita tinggalkan kehidupan. Nanti kalau kau mati hari ini, okey, ini waris aku ini. Kalau kau mati sekurangnya aku berjumpa Allah nanti, ini aku buat, ini aku buat. Faham tak? Tanam begitu perasaan kita. Ni kalau Allah ambil aku, ya Allah, ini aku mampu, ya Allah, ini aku buat begini, begini, begini. Tanam perasaan apa? Faham itu? Sebab tu, Sayyidina Mu'adz, kita sekarang, wallahualam lah, dia jadi macam penyakit lambat matang. Tak tahu sama ada pendidikan kita menjadi lambat matang, ataupun suasana, sama ada sistem pendidikan kita menjadikan kita lambat matang, atau apa? Suasana kehidupan kita menjadikan kita lambat matang. Dalam Islam 15 itu mukallaf sudah, sempurna sudah. 15 tahun telah sempurna mukallaf, diberatkan hukum syarak macam orang lain.
Undang-undang apa? 18 kan? Ini pun 18 boleh mengundi, tak boleh mengundi, bergaduh lagi. Islam 15 tahun. Usamah bin Zaid bin Harithah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik dia untuk menjadi pemimpin. Berhadapan dengan siapa? Tentera Rom, bukan sebarang tamadun Rom. Sewaktu usianya berapa? 17 tahun. Riwayat kata Usamah bin Zaid waktu itu baru umur dia 17 tahun. Siapa 17 tahun sini? Siapa? Basir. Hafiz. Umar Hafiz. Pimpin bin apa? Muhammad ibn Qasim al-Ghadi. Muhammad ibn Qasim al-Ghadi sewaktu membawa tentera Islam daripada Iraq menawan India. India sekarang tu. Dulu India negara Islam ya. Muhammad bin Qasim al-Ghadi membawa tentera Islam daripada Iraq ke mana? Lepas Iraq, Iran, Afghanistan, serang apa? Menguasai India, Hind. Muhammad bin Qasim umur dia berapa? 19 tahun. 19 tahun. Sebab apa? Dalam Islam ni dia cepat matang. Pendidikan kita tengok. Bila mula belajar Quran? Umur 7 tahun. Dulu, okey. Umur 7 tahun, hafal Quran sudah. Umur 7 tahun sampai 9 tahun. Okey. 7, 8, 9, 10 hafal Quran sudah. Kemudian belajar kitab. Umur 15 tahun ni kitab-kitab iqna habis sudah. Faraidnya, jinayatnya, muamalatnya. Kita umur 45 tahun baru belajar hafal apa? Niat solat. Usolli tak apalah, dalam hati sajalah. Sahaja aku sembahyang. Berapa? Umur 45 tahun baru belajar apa? Baru belajar ambil wudu. Umur 50 tahun tanya soalan lagi. Ustaz, kalau kena najis batal wudu kah? Kalau kena najis Ustaz, baju aku Ustaz, anak aku kencing, aku kena ambil wudu balik kah? La haula wala quwwata illa billah. Makna kita sekarang lambat matang. Dia lambat dimatangkan. Nah, sebab tu umur 40 umur berapa saya kata? Sebab Allah sebut Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah sebut mati dulu. Sedangkan mana dulu? Mati dulu ke hidup dulu? Hidup dulu ke mati dulu? Mati dulu. Hidup dulu baru mati. Tapi mengapa Allah sebut mati dulu? Fikir kehidupan selepas kematian dulu. Sebab itu yang lama. Itu yang paling penting. Mungkin kamu hidup 60 tahun. Umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku 60 hingga 70 tahun. Yang ada sekarang ni, yang bergaduh-bergaduh itu dapat bonus sudah tu. Mungkin kadang-kadang kita tengok summa yuraddu ila ardhil umuri, kemudian dikembalikan kepada seburuk-buruk umur. Mana sebenarnya semakin turun otak dia, semakin tu turun, semakin tak sempurna sudah. Mungkin nyanyuk kadang saya, mengapanya tua umur 70, 80 bergaduh depan publik macam budak-budak. Mungkin otak mereka tak sempurna sudah. Sebab Allah sebut summa yuraddu ila ardhil umri, kemudian dikembalikan mereka ke seburuk-buruk umur, sampai peringkat terakhir likai la yaqbalu an syai'a, sampai dia jadi bodoh sungguh-sungguh, tak tahu langsung. Sebab dia semakin menurun. Kadang-kadang kau ni atuk, bukan lagi atuk, monyang cip sudah. Boleh keluar statement, kenyataan macam budak-budak. Faham tak? Sebab kita umur 40, umur kematangan sudah. Umur apa? Kemuncak sudah. Makna lepas tu menurun sudah. Semakin menurun. Okey. Sebab tu umur 40 terakhir ni persediaan kita untuk balik berjumpa Allah. Ini Allah sebut. Sebab tu Allah sebut ulaikal ladzina taqabbala anhum ulaikal ladzina yataqabbalu min hasanatuhum wa taj'un sayyi'atihim. Ini kebaikan mereka Allah terima, Allah maafkan kejahatan mereka. Ini jiwa mukmin yang sebenar. Ingat 20 tahun pertama, 20 tahun kita mengenal kehidupan, 20 tahun kedua, 20 tahun kita mencari kehidupan ataupun membina kehidupan dunia ni. 20 tahun terakhir ini persediaan kita untuk meninggalkan kehidupan. Bukan ada apa? Okey, jadi Allah sebut
Wa innama ana munzirun ukhawwifukum azab Allah. Aku menakutkan kamu azab Allah. Dia datang bagi tahu. Dia ceritakan azab mengerikan. Berapa lama? Sebab tu kata mahsyar saja. Thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Kemudian apa? Okey. Dikembalikan hari mahsyar itu sehari di sana Allah sebut berapa? 50,000 tahun kehidupan kita di sini. Sehari di mahsyar 50,000 tahun dikira hidup di dunia. Allah sebut akan datang. Kita akan hadapi semua ni. Jangan kita rasa itu benda awang-awangan. Jangan kita rasa benda macam khayalan. Sama-sama jelas depan kita. Letakkan jelas depan kita. Selepas ini aku di alam barzakh. Sama ada al-qubur, al-qabru rawdatu minal jannah aw furatu minal niran. Kubur nanti sama ada taman-taman daripada taman-taman syurga ataupun jurang-jurang daripada jurang api neraka. Seperti mana yang berlaku kepada Firaun dan pengikutnya. Allah sebut apa? Di alam barzakh, sewaktu kita tengok jasad Firaun disambut, dibawa balik dari Perancis, diarak tu. Diarak. Bodoh tak bodoh orang Mesir ni. Bodoh sungguh. Sebab tu Mesir ni bumi Nabi Musa dan juga bumi Firaun. Diarak, sambut balik Firaun. Sedangkan Allah sebut dalam Quran apa? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Roh Firaun, pengikut-pengikutnya, an-nar yu'raduna 'alayha. Roh mereka dibentangkan, dibawa ke api neraka setiap pagi dan setiap petang. Kita pun tak tahu mana ulama Mesir, mufti Mesir, para ulama Azhar, di mana suara mereka sewaktu kerajaan Mesir beri sambutan kepada mumia Firaun. Sedangkan Allah sebut apa? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka, roh mereka disambut mumia yang roh mereka apa? Dibentang di api neraka pagi dan petang depan kita. Kemudian di akhirat nanti bangun sehari sana berapa? 50,000 tahun. Kemudian Allah sebut, Allah sebut lagi, Rasulullah bawa cerita pada dalam bawa Quran kita baca. Macam Ustaz kata yang Ustaz ngeri tentang neraka ni Pak. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. 50,000 tahun tak ada minum. Masuk neraka, kehausan, minta minum. Dibagi minum bang. Air yang sangat panas. Panasnya, uapnya kena muka, cair kulit muka. Cair kulit muka ni. Leleh kulit muka. Cair panasnya. Haus sangat, tak minum. Di mahsyar 50,000 tahun tak minum. Terpaksa minum. Faqatta'a ma'ahum. Maka air tadi akan menghancurkan tali perut mereka. Berak di dunia keluar tahi, berak di akhirat keluar tali perut. Faqatta'a ma'ahum. Menghancurkan tali perut mereka. Rasulullah bagi peringatan. Okey. Ukhawwifukum azab Allah. Aku memberi peringatan kepada kamu tentang azab Allah. Imtithalan. Kerana apa? Imtithalan. Kerana mentaati. Kerana mentaati apa? Li amrihi. Bagi perintahnya. Rasulullah lah orang yang paling taat perintah Allah. Sebab Rasulullah sebut apa? Ana a'rafukum billahi wa atqakum wa akhsyakum. Akulah orang paling kenal Allah dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Allah sebut, aku paling kenal Allah dan aku paling takut pada Allah tersebut. Sebab itu kehidupan kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mutaba'at habibik Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Summa akhbara ta'ala, kemudian memberitahu Allah Ta'ala
an halil musyrikin, tentang keadaan orang musyrikin, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang mensyirikkan Allah dengan berhala, orang mensyirikkan Allah dengan individu tertentu, orang mensyirikkan Allah dengan matahari, bulan, seperti Jepun. Orang mensyirikkan Allah dengan sains. Sekarang syirik Allah dapat dengan sains. Semua jenis syirik. Orang mensyirikkan Allah, sebab tu apa taghut? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bir-urwatil wuthqa. Faman yakfur bit-taghut, sesiapa yang mengingkari taghut. Mana taghut ini? Ma ubida min dunillah min jamidin aw insanin aw hayawanin selain pada Allah. Apa yang ditaati, apa yang diibadat selain daripada Allah, sama ada manusia, setengah manusia bertuhankan manusia, setengah manusia bertuhankan apa? Binatang, setengah manusia bertuhankan bintang, bulan, setengah manusia bertuhankan hawa nafsu mereka sendiri. Dia tulis apa? Okey, dia buat hukum undang-undang, dia taat sendiri. Dia tinggalkan undang Allah. Dia lebih apa? Dia mengabdikan diri pada undang-undang dia buat sendiri. Setengah manusia apa? Dia lebih beriman dengan akalnya daripada ayat Quran, daripada hadis. Dia mensyirikkan Allah. Sekarang apa? Kesyirikan manusia dengan sains. Okey, kesyirikan manusia dengan sains. Sebab tu kita sains ni benda apa? Kajian manusia benda zanni. Sesuatu kita kata inilah fakta sains pada hari ini, mungkin akan depan merupakan satu hipotesis yang bukan benar. Berapa banyak fakta sebelum ini? Okey, sebelum ini salah sekarang. Sebab dia hanya kajian manusia, terdedah kepada apa? Betul dan salah. Sebab kajian kita mungkin betul, mungkin salah. Sebab tu vaksin ini berbala saintis sendiri. Para doktor sendiri berbarah. Ada kata vaksin ini mudarat dia lebih dahsyat daripada manfaat dia. Ada kata manfaatnya lebih baik daripada mudaratnya. Sebab apa? Sebab benda kajian. Faham tak? Vaksin tu. Sebab tu kita kata benda ni apa? Benda kajian manusia. Mungkin betul, mungkin salah. Setengah kata saintis pula kata manusia tak perlu langsung pada vaksin ni. Sebab apa? Badan manusia mampu menghasilkan vaksin sendiri, antibody sendiri. Sel darah putih dia mampu. Bukan lagi virus. Dia kata virus tu kecil saja, bakteria besar lagi dia boleh hantar. Dia kata virus ni kecil. Daripada mana besar cikgu itu? Bakteria ke virus? Bakteria. Kalau bakteria pun dia boleh telan, apatah lagi virus ini, sehingga ahli sains dari virus ni setengah apa pening. Virus ni benda hidup atau tidak? Saya dengar seorang tu cakap, dia kata virus ni benda hidup lah. Orang bodoh kata benda ni hidup atau benda apa? Virus ni kata benda hidup atau tidak? Yang hidup atau tidak ni penghuni neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati padanya dan tidak hidup padanya. Maknanya hidup, tapi macam tak hidup. Okey, makna benda tu benda hidup lah. Nama makhluk hidup lah. Virus. Okey, itu pening bodoh juga. Tak dipastikan dia benda hidup atau benda mati. Mana kita tak belajar pun kita tahu. Makna benda tu ada mesti dia hidup. Pokok dia hidup. Sebab tu dia boleh tersebar. Kalau mampus tersebar apa? Faham tak? Okey, jadi dia kata tak. Dia kata badan kita kalau bakteria ni lebih dah besar daripada apa? Virus. Sel darah putih boleh telan dia. Apa teriwayat virus yang kecil tu? Yang setengah kata lemahnya dia kena menumpang. Betul juga tu. Virus ni kena menumpang lain kan? Lagilah sel darah putih kita boleh apa? Kalau apa? Kalau bakteria dia kata sel darah kita boleh tumbuk saja, virus ni boleh jentik saja. Macam mana cikgu esok teori tu? Cuba kaji ya. Okey, orang sains cuba kaji. Sebab dia menumpang kan lemah. Macam mana cikgu esok? Rasa betul ke teori itu? Jadi mereka benda ni benda kajian. Okey, jadi fi dzalikal yaumil 'asib, pada itu hari yang dahsyat. Pada hari yang dahsyat. Dzalikal yaumil 'asib, pada hari yang asib yang sangat dahsyat.
Okey, Allah sebut apa? Faqala. Jam berapa lah masuk Isya yang? 18 ke? Alhamdulillah. 16. Okey, cukup sekat ya. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan kejap. Mawjud alaihi wasallam mafi? Ya Allah Hafiz. Ud'u Allah an tu'allimi. Allah faqih fi din. Tengok suara ustaz habis dah. Faham sudah tadi? Faham tak ada? Bab suluh iqrar kaifa? Wa yustasna min al-sulh al-iqrari. Hilang surah-surah sana, terang kamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di klinik ibu dan anak kalau mengandung, nurse cek dan scan guna alat di perut. Yalah, takkan guna di kaki. Cek anak takkan di kaki, di perut lah. Dan mereka dapat mengetahui anak dalam kandungan itu lelaki ke perempuan. Okey, tengok. Di scan, nampak apa? Bulat. Biji telur dia ni. Lelaki. Okey, nampak? Tak berdosakah jika kita percaya Ustaz? Adakah berdosa jika kita percaya? Macam mana dok? Selepas scan ni lelaki ke perempuan ni? Tak. Tengok tu lelaki. Sebab apa? Nampak biji dia. Nampak 2 biji. Berdosa tak berdosa? Ustaz, sebab saya rasa kandungan ini pun hanya Allah mengetahui. Jangan silap faham. Ini tak, memang itu tak boleh sebab Allah sebut. Ini soalan apa? Tentang apa? 5 perkara gaib yang Allah sembunyikan. Allah sebut apa? Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ayat terakhir, rujuk ayat apa? Ayat terakhir surah Luqman. Ayat terakhir surah Luqman. Jadi wa ya'lamu ma fil arham. Jadi Allah sahaja yang mengetahui dalam kandungan rahim. Bila Allah mengetahui sewaktu terjadi persetubuhan suami isteri, ada anak atau tidak, Allah yang mengetahui. Faham tak? Jadi tidak. Bila makhluk mula mengetahui, apabila Allah memberitahu makhluk, contohnya malaikat. Berapa Allah beritahu malaikat yang tulis tu? Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan kandungannya. Summa yursalu il malak. Kemudian diutuskan malaikat. Maka Allah utuskan malaikat untuk apa? Fayunfaqu fihi ruh. Untuk ditiupkan roh. Jadi malaikat Allah perintahkan, mana dia tahu sudah kandungan tadi. Faham tak? Dia tahulah sifat korang tadi, lelaki kan perempuan, sebab dia suruh tulis. Faham tu? Jadi makna dia, jadi apabila scan, doktor pun tahu itu tak termasuk situ. Makna dia hanya Allah mengetahui. Contohnya, apabila berlaku perhubungan suami, mani lelaki jatuh ke dalam bertembung dengan ovum tadi, jatuh dalam rahim, jadi anak tu tidak. Tak ada siapa mengetahui. Jadi scan ni tak termasuk bab tu ya. Sebab itu setelah Allah memberitahu makhluknya. Faham tak? Macam mana Allah tahu? Doktor dia tahu dengan apa? Dengan scan. Nah, tahulah dia. Malaikat macam dia tahu. Allah perintah dia suruh pergi tiup roh. Faham? Okey, wallahu taala a'lam. Yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Pernahkah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zubair ibn Awam menjadi khalifah umat Islam selepas khalifah Muawiyah? Bolehkah ceritakan sedikit Ustaz? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Abdullah bin Zubair mengikut sebagian besar para ulama, Abdullah bin Zubair dianggap sebagai khalifah yang sah bila selepas kewafatan Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebab apa? Okey. Selepas Amul Jamaah tahun 19 tahun 40 Hijrah, persepakatan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi makna Sayyidina Hasan serahkan khalifah umat Islam ini kepada Sayyidina Muawiyah dengan syarat
selepas kewafatan Muawiyah radhiyallahu anhu, hak khilafah ini dikembalikan kepada umat untuk mereka sendiri pilih. Okey. Jadi selepas kewafatan, sebelum kewafatan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dia lantik anaknya Yazid. Yazid siapa? Dengan ibu yang kita baca dalam Al-Quran tu. Walabsu aba'atin. Okey, apa? Walabsu aba'atin ahabbu ilayya min labsi syufufi. Maisun al-kalbiyah. Syair dia tu. Ini ibu Yazid ya, Maisun al-kalbiyah. Kita belajar apa? Dalam bab al-mudwarah tu. Ini ibu dia, ibu Yazid. Dia pada Bani Kalb, orang Badui. Dia tengah tinggal tiba di kemah dengan anjing, bagi makan anjing semua. Pakai apa? Baju kambing yang berbau kambing itu. Tiba-tiba Sayyidina Muawiyah kahwin dia, bawa di istana di Syam. Pakai baju sutra. Mana dia apa? Mengeluh dia. Walubsu aba'atin wa anta qarra aini ahabbu ila milab syufuf. Kalau aku pakai baju bau kambingku saja tu, yang cium bau kambing, aku rasa tenang lagi hatiku daripada aku pakai baju sutra Muawiyah bagi aku ni. Akhirnya Muawiyah pun cerai kita. Mazun al-Qiyabani Bani Kalb. Jadi okey, ingat ya, Sayyidina Muawiyah juga sahabat. Sebab tu apabila kita baca sejarah Rasulullah, jangan sekali-kali perasaan kita apa? Benci pada mana sahabat. Sebab tu sebut apa? Allah takutlah fi ashabi, pada sahabat-sahabatku, la taj'alhum gharadan min ba'di, jangan kamu jadikan tempat kamu mencela mereka selepas kewafatanku. Jadi kita kata, jadi ulama kata, mengapa Sayyidina Muawiyah seolah dia langgar janji tadi, dia lantik Yazid? Dia kata sebab apa? Sebab dia takut kalau biarkan nanti orang Iraq angkat pemimpin sendiri, orang Syam angkat pemimpin sendiri, bergaduh balik. Faham tak? Dia takut berlaku balik. Kalau dia tak tentukan, takut apa? Takut bergaduh balik. Dia lantik Yazid, anak dia. Okey. Jadi lepas Yazid, siapa tak setuju? Sayyidina Husain. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadilah pada tahun 60 Hijrah, berlakunya apa? Pembunuhan Sayyidina Husain di mana? Di Karbala. Di bawah pimpinan, ingat ya, Yazid, dia kata, demi Allah aku tak pernah pun suruh bunuh Husain. Tetapi itu tindak apa? Ubaidillah bin Ziyad bin Abi, dia sendiri yang buat bunuh dia. Kalau kita sirah dia kan, dia kata aku tak suruh bunuh pun. Aku suruh jangan halang Husain, jangan sampai ke Kufah. Nanti takut kufar berontak. Aku minta mereka halang saja Husain sampai ke, jangan benarkan dia masuk ke kota Kufah. Nanti akan terjadi pemberontakan Kufah. Tapi dia kata Abu Aidillah bin Ziyad yang bunuh, bukan aku. Dia tak mengaku. Sebab tu dibawa keluarga Husain, dia muliakan Ali Zainul Abidin semua, dia muliakan keluarga Rasulullah di Syam. Faham tu? Jadi sini apa dia naik Yazid, pembunuhan Sayyidina Husain. Okey. Waktu itulah di bai'ah dia, sahabat Ibnu Umar bai'ah dia semua. Okey. Waktu itu, tak silap pasal 63-60 Hijrah begitu, datang berita, kata apa? Yazid ni minum arak. Kan jauh kan Syam dulu, bukan ada apa? WhatsApp bukan ada apa kan? Dengar berita apa? Pada kafilah pedagang-pedagang saja. Dengar berita kata apa? Yazid buat begini, dia minum arak begini, sampai berita kepada Ali Madinah. Jadi waktu itu Abdullah Zubair kata, Afaq bin Husain, adakah selepas kematian Sayyidina Husain kita kaumun, kalau keluarga Rasulullah begini mereka dibunuh, kita nak yakinkan mereka jaga umat Islam yang lain? Kalau keluarga Rasulullah sendiri pun, cucu Rasulullah sendiri pun mereka buat begitu, anak manu qaumin, kita boleh percaya untuk jaga umat Islam yang lain? Kalau keluarga Rasulullah, waktu itu dia ijtihad, mereka tak bagi bai'ah pada Yazid. Penduduk Madinah tak bagi bai'ah. Sewaktu itulah Yazid paksa di bawah pimpinan sekarang Uqbah bin Muslim. Dia hantar tentera di bawah pimpinan Uqbah bin Muslim. Berlakunya peristiwa yang masyhur di Madinah, namanya apa? Peristiwa Waq'atul Hurrah. Berlaku pembunuhan, peperangan antara tentera Yazid di bawah pimpinan Uqbah bin Muslim. Di mana? Dengan apa? Dengan orang Madinah, dengan sahabat, dengan anak-anak sahabat.
Ramai yang terbunuh di situ. Itulah yang ulama celah Yazid. Pembunuhan dipanggil waqtul hurrah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah satu musafir tiba-tiba muka dia berubah. Jadi para sahabat kata, "Ya Rasulullah, mengapa ni? Kau letih kah?" Musafir bukan, dia cakap. Dia kata di sini nanti akan berlaku pembunuhan yang akan apa? Membunuh khiyaru ummati, selepas ashabi. Sebaik-baik umatku selepas sahabatku akan terbunuh di sini. Dia panggil waqatul hurrah. Ramai selama 3 hari. Pembunuhan beramai-ramai di Madinah. Jadi kemudian Yazid meninggal. Apa enggak? Abdullah bin Zubair dia memang tak bagi ketaatan pada Yazid. Jadi sini apabila okey. Ni soalan dia tadi. Adakah Abdullah bin Zubair pernah jadi khalifah? Okey. Jadi selepas Yazid meninggal, dilantik siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Yazid, anak Yazid ini seorang yang warak, soleh. Seorang yang soleh. Dilantik jadi khalifah. Angkat dia khalifah. Dia naik khutbah, dia kata, panjang khutbah dia. Dia kata, aku tahu kita ambil khalifah ini daripada kebencian umat Islam ke atas kita. Datuk pun Muawiyah ambil urusan ini di atas sebahagian umat Islam benci pada dia. Mana Muawiyah? Begitu apa yang lakukan bapak aku. Jadi sekarang kamu saksikan, aku berlepas diri semua urusan ni. Aku berlepas diri, aku serahkan balik pada umat ni urusan khalifah ni. Kamu nak macam mana sekarang? Aku bagi kamu 3 pilihan. Pertama, aku buat macam apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Syura, kamu buat syura, kamu pilih pimpin kamu. Faham tak? Jadi sebab situ dia tarik diri, makna dia letak jawatan. Jadi yang tinggal siapa? Abdullah bin Zubair. Sinilah ulama, sebab Muawiyah pilih letak jawatan, maka dia kata Abdullah bin Zubair khalifah yang sah, dihijab waktu tu. Khalifah yang sah. Sebab apa? Sebab waktu tu apabila Yazid Umayyah tarik dia letak jawatan, belum dilantik, dia kata selama 40 hari dia tak keluar. Dia sakit. Okey, dia kata waktu itulah Abdullah bin Zubair sebagai apa? Pimpinan ataupun khalifah yang sah untuk umat Islam. Sebab selama 40 hari itu tak ada khalifah. Sebelum Bani Umayyah mengangkat siapa? Marwan bin Abdul Malik bin Marwan. Waktu akad belum Marwan itulah. Mereka angkat, mana dia? Dia dulu. Sebab Muawiyah apa? Letak jawatan, tarik diri. Jadi waktu itu di bawah pimpinan siapa? Waktu Abdul Malik bin Marwan. Waktu itulah di bawah pimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. As-Saffahun, penumpah darah itu. Mereka serang Mekah. Situlah terbunuhnya siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah sebut apa? Apa Rasulullah sebut pada dia? Kelebihan Abdullah bin Zubair ni, Rasulullah berbekam. Rasulullah pergilah kau tanam. Bagi darah berbekam. Rasulullah berbekam kan? Bagi darah pada Abdullah bin Zubair. Nah, pergi kau tanam darah ni. Dia pun ni darah Rasulullah ni. Dia minum. Dia ambil darah Rasulullah, dia minum. Jadi Rasulullah tanya, mana kau tanam? Di mana kau tanam darah aku? Dalam perutku. Apa Rasulullah sebut? La yalijun nar man ikhtalta damuhu bidami. Tidak akan masuk neraka sesiapa darahnya bercampur dengan darahku. Sebab tu semua sahabat-sahabat tabi'in hairat dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kalau dia puasa, kana wasala sawmahu 15 yawman. Dia puasa 15 hari baru dia berbuka. Makna dia tak makan, tak minum selama 15 hari. Dia panggil al-wisal fil sawm. Mazhab Malik boleh, Malik kita tak boleh. Malik boleh kita. Rasulullah buat wasala sawm. Rasulullah puasa tanpa berbuka. Dia puasa 15 hari baru dia buka. Makna 15 hari berbuka. Dia kata sebab apa? Sebab darah Rasulullah telah berada di dirinya. Sebab tu kekuatannya luar biasa. Itulah Abdullah bin Zubair. Itulah soalan dia tadi. Adakah dia pernah menjadi khalifah? Ulama kata dia jadi khalifah, makna dia khalifah yang sah sewaktu apa? Sewaktu sebelum dia dibunuh. Sebab apa? Sebab sewaktu Muawiyah bin Yazid letak jawatan, tidak ada khalifah. Jadi dialah satu-satunya khalifah. Faham tu? Ini bab fiqh
Dia sebab tu nasi sirah ni. Inilah kita sebut. Ulama dulu tak pernah kenal ini fiqh siasi, ini fiqh waqi', tak pernah kenal begitu. Faham tak? Kadang kita ni kan, sebab tu kalau Syekh Said Ramadan ni, dia cukup marah tu. Ini namanya fiqh siasi. Ini namanya fiqh nawazil. Ini nama fiqh fiqh waqi'. Ini nama fiqh apa? Fiqh apa? Fiqh awaliyah. Fiqhul awaliyah, fiqh paling afdal. Dia kata apa juga nama ilmu-ilmu tu? Fiqh awaliyah, itulah usul fiqh. Itu dalam usul fiqh. Okey. Apa lagi? Fiqh siasi. Subhanallah. Dalam bab fiqh, babul siyar apa? Kitab apa? Babul jihad, kitab apa? Babul imamah. Itulah tu. Ini apa? Ini tak faham fiqh siasi. Dalam kitab fiqh sebut. Okey, tindakan sahabat-sahabat ni semua dijadikan rujukan dalam kitab fiqh. Sebab tu Syekh Rubuti dia kata apa? Itu kan orang sebut, dia kata pembagian ilmu begitu. Ini fiqh siasi, ini fiqh haraki, ini fiqh apa? Waqi'i, fiqh nawadih. Bukan bagi jadi talabatul ilmu betapa pandai, betapa bodoh cakap. Pening dia. Ini bagian apa ya? Fiqh siasi ni masuk bagian apa dalam fiqh? Fiqh siasi masuk bagian. Dalam fiqh kita belajar sebut fiqh siasi itu dalam fiqh apa? Bab al-imamatul uzma, kepimpinan tertinggi. Itu fiqh siasi. Kita belajar tentang siasah umat Islam. Faham? Fiqh nawadil, fiqh apa? Subhanallah. Dalam usul fiqh ada, dalam fiqh semua hukum ada nawadil dia. Kalau berlaku begini macam mana? Kalau begini macam mana? Keadaan apa? Darurat macam mana? Faham? Ini apa? Sebab tu ni kami belajar apa? Fiqh siasi. Kamu belajar apa? Kitab fiqh pula. Kami belajar fiqh siasi. Fiqh apa? Fiqh haraki. Kami fiqh iqna. Saya kami belajar. Itu ketinggalan itu tak pandai berfikir tu. Sedapnya. Itu tak boleh apa? Tak faham keadaan semasa ni, tak faham politik semasa sebab tak belajar fiqh haraki. Semua dia ada dalam kitab fiqh. Faham tak? Dia kata mustalah la taqrifa qudama una. Sebab semuanya ada, kalau nak pisah apa lagi? Belajarlah fiqh bagi habis, jumpalah. Siapa kata kau kata fiqh haraki tu? Aku sebut fiqh haraki mereka imam atau uzma ada lah tu. Faham tak? Fiqh nawadih, kitab fiqh pun ada. Okey, faham tak? Sebab dia kata la yadhalun nas bi khairin ma atahum ilmuhum min kibali akabirihim. Cukuplah tertib tadwin ilmu yang telah disusun oleh orang-orang besar kita. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. حمدا يوافي مزيده يا رب لك بسلطانك. اللهم صل وسلم. اللهم فقهنا في الدين والتأويل. اللهم الكتاب وسنة نبيك. اللهم للعلماء المرداد المصلحين المجاهدين. ربنا اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء المنكر والمهن والفتن ما لا شيء غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا لا من